Bab adab makan minum dan hukumnya. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hudzaifah, katanya, kami apabila berada bersama Nabi apabila kami menghadiri makanan bersama Nabi SAW, tidak kami letakkan tangan kami, yakni pada makanan, sebelum Rasulullah SAW memulakan. Setelah fayadha'a yadahu, barulah mana seseorang daripada kami meletakkan tangannya, yang selepas Rasulullah. Sesungguhnya kami pernah satu kali menghadiri jamuan makan bersama baginda. Tiba-tiba mari seorang gadis, datang seorang gadis, semacam tertolak dia. Dia pergi ke hadapan untuk meletakkan tangannya pada makanan itu, tetapi Rasulullah SAW terus memegang tangannya. Selepas itu datang pula seorang A'rabi, semacam ditolak dia, semacam tertolak dia. Nabi SAW terus memegang tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan menghalalkan, menganggap sesuatu makanan itu halal apabila, yakni halal untuknya, apabila tidak disebutkan nama Allah sebelum seseorang menjamahnya. Sesungguhnya syaitan telah datang membawa gadis ini untuk menghalalkan makanan untuk dirinya. Saya pun pegang tangan perempuan itu. Datang pula, dia bawa pula A'rabi ini untuk menghalalkan makanan kepadanya. Saya pegang pula tangannya. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya tangannya berada di dalam tanganku bersama tangannya, tangan perempuan tadi. Tangan syaitan itu dalam tangan saya pegang. Mana pada tangan perempuan itu, gitu. Mana sekali dengan tangan perempuan itu. Tak apalah. Riwayat daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, katanya pernah kami dijemput makan bersama Rasulullah SAW. Lalu perawi menyebutkan makna hadis Abi Muawiyah yang telah tersebut sebelum ini, dan dia menyebutkan ka'annama yutradu, semacam dia ni ditolak. Seperti tadi juga, cuma tadi lafaz yudfa'u, ni yutradu, sama saja makna. Dan berhubung dengan gadis itu, dia sebut ka'annama tutradu, tadi tudfa'u, semacam dia tu ditolak. Makna dia sama, lafaz saja beza. Cuma dalam riwayat ini, perawinya mendahulukan kedatangan A'rabi dalam hadisnya sebelum kedatangan gadis. Dalam hadis yang pertama tadi, gadis tu dulu mari, lepas tu baru A'rabi. Dalam riwayat yang kedua ni, A'rabi tu dulu mari, dan lepas tu baru Jariyah. Dalam hadis ini dia menambahkan, kemudian zakara asmallah wa akala, Nabi SAW menyebutkan nama Allah dan makan. Seterusnya dengan sanad yang lain, Imam Muslim meriwayatkan, walaupun sanad di atas itu sama, dia mendahulukan kedatangan gadis sebelum kedatangan A'rabi. Yakni riwayat ini sama seperti riwayat yang pertama, dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, yakni hendak masuk, apabila seseorang itu hendak masuk ke dalam rumahnya, dia pun menyebut Allah, ingat kepada Allah pada ketika masuk dan pada ketika makan. Syaitan berkata, tidak ada lagi tempat untuk bermalam bagi kamu, dan tidak ada lagi makanan malam untuk kamu. Dan jika seseorang itu masuk dengan tidak menyebut nama Allah pada ketika masuknya, syaitan berkata, kamu sudah mendapat tempat untuk bermalam. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah pada ketika makan, syaitan berkata, kamu sudah mendapat tempat untuk bermalam
dan tempat makan malam, ataupun makan malam. Kamu dapat makan malam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lagi, katanya sesungguhnya dia telah mendengar Nabi SAW bersabda sama seperti lafaz hadis yang lafaz hadis Abi Asim. Cuma dalam riwayat ini dia menyebutkan, yakni Nabi SAW menyebutkan, jika dia tidak menyebut nama Allah pada ketika makan, dan jika dia tidak menyebut nama Allah pada ketika masuk ke dalam rumah, yakni beza lafaz dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, jangan kamu makan dengan tangan kiri, yakni menggunakan tangan kiri, kerana syaitan itu makan dengan tangan kiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan menggunakan tangan kanannya, dan jika dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya, kerana syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan serupa dengan tadi juga, serupa dengan sanad Sufyan tadi. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar lagi bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu makan dengan tangan kirinya, dan jangan sekali-kali ia makan dengan tangan, dia minum dengan tangan kiri, kerana syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengannya, yakni dengan menggunakan tangan kiri juga. Perawi berkata, Nafi' menambahkan dalam riwayatnya dengan menyebutkan wala ya'khudhu biha wala yu'ti biha, yakni Nabi SAW tidak mengambil dengan tangan kiri. Nabi SAW juga tidak memberi kepada seseorang dengan tangan kirinya. Itu ada tambahan dalam riwayat Nafi'. Dalam riwayat Abi Tahir, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu makan, yani la ya'kulanna ahadukum. Tadi la ya'kulanna ahadum minkum, makna dia lebih kurang je, lafaz dia tu beza. Jadi Imam Muslim royak dalam riwayat ni, kalau beza sikit pun dia royak. Ni tepat bezanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa' bahawa ada seseorang makan dekat Nabi ataupun di hadapan Nabi SAW dengan tangan kirinya. Nabi SAW pun berkata, makanlah dengan tangan kananmu. Dia kata, saya tak dapat. Nabi SAW pun kata, tak dapatlah. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah menegah dia daripada makan dengan tangan kanan, melainkan kerana keangkuhannya. Qala, perawi berkata, orang itu seterusnya tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Jadi lembek. Terus dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah, katanya saya dijaga ataupun dipelihara oleh Rasulullah SAW sejak kecil lagi. Di dalam hajri, maknanya dalam jagaan ataupun peliharaan Nabi SAW pada masa kecil, tangan saya berkeliaran dalam talang. Nabi SAW pun berkata kepadaku, wahai budak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan menggunakan tangan kananmu, dan makanlah apa-apa yang berdekatan denganmu, dekat denganmu tu makan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah bahawa beliau berkata, pernah pada suatu hari saya makan bersama Rasulullah SAW. Tangan saya mula mengambil daging di sekeliling talam itu. Rasulullah SAW pun berkata, kul mimma yalika,
makanlah apa yang ada di hadapan, yang berdekatan denganmu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Nabi SAW melarang daripada meneguk air daripada mulut gereba. Meneguk air daripada mulut gereba sebelah bawah dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW melarang daripada ikhtinaf al-asqiyah, iaitu diminum melalui mulut gereba itu. Mulut gereba tu, mulut dia duduk bawah, bahagian atas dia tu sakut lah. Mulut dia tu duduk bawah. Kalau buka kan derah dah air tu, mudah nak tadah apa-apa tu, gitu. Mulut dia tu duduk di bawah. Yang ni seekor kambing tu yang dilapah, bahagian tekuk dia, leher dia ni dia letak bawah, begitu. Bahagian tekuk tu lah mulutnya, tekuk kambing ataupun biri tu, tu bahagian tu yang duduk bawah. Bahagian tekuk dia, bahagian tu lah tekuk dia tu lah mulut gerebanya orang panggil. Dengan syarat satu lagi serupa tu juga, cuma lafaz dia serupa tu juga, cuma dia kata waqtinathuha. Ikhtinaf ni apa makna? Iaitu diterbalikkan kepalanya, kemudian diminum daripadanya. Diterbalikkan kepalanya, bahagian kepala binatang itulah, kepala kambing tu dikebawahkan. Kalau orang sakut kepala tu ala kata, mulut tu ala kata, supaya tidak mudah tumpah, tidak mudah jatuh. Kalau letak ke bawah ni memang dengan maksud nak tadah lah, gitu. Kemudian diminum. Babun fi syurbi qa'iman. Ini bab tentang minum sambil berdiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW melarang, menegah daripada minum sambil berdiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Anas daripada Nabi SAW bahawa beliau melarang seseorang itu minum sambil berdiri. Kata Qatadah, kami pun berkata, makan? Kami tanyalah, bagaimana? Dia jawab, yakni Anas, itu lebih buruk dan lebih jelik lagi, lebih tok molek lagi. Dengan syarat satu lagi serupa tu juga, cuma dalam riwayat ni dia tak ada sebut kata-kata Qatadah tadi. Qatadah kata, kami tanya, makan lagu mana? Hak tu tak ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW melarang daripada minum sambil berdiri. Dengan sanadnya lagi sama juga perawi di atas tu daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW melarang daripada minum sambil berdiri. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu minum sambil berdiri. Sesiapa yang terlupa minum, yakni dengan berdiri, maka hendaklah dia memuntahkan, memuntahkannya. Maka hendaklah dia berusaha kira biar muntah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya saya memberi minum kepada Rasulullah daripada Zam-Zam, telaga Zam-Zam, air daripada telaga Zam-Zam. Nabi SAW minum sambil berdiri. Riwayat satu lagi daripada Ibnu Abbas juga, iaitu Nabi SAW minum air Zam-Zam menggunakan telaga, menggunakan timba di telaga Zam-Zam itu sambil berdiri. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi bahawa Rasulullah SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri. Daripada Ibnu Abbas lagi, katanya saya telah memberi minum air Zam-Zam kepada Rasulullah SAW. Baginda minum sambil berdiri dan dia minta air ketika dia berada dekat Baitullah. Dengan sanad satu lagi serupa juga, cuma dia sebut saya bawakan kepada Nabi SAW timba. Timba, saya bawa mari air itu dengan timba. Ini bab larangan bernafas dalam bekas, yang ini pada ketika minum, dan elok bernafas 3 kali pada ketika minum di luar
bekas itu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa Nabi SAW melarang seseorang itu bernafas dalam, seseorang yang minum bernafas dalam bekas minumannya. Riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah SAW selalu bernafas dalam bekas 3 kali. Riwayat daripada Anas katanya Rasulullah SAW bernafas pada ketika minum 3 kali. Dan dia berkata, ini lebih menghilangkan dahaga, lebih baik untuk kesihatan, dan lebih enak, lebih sedap rasanya. Anas berkata, kerana itulah saya bernafas pada ketika minum 3 kali. Riwayat daripada Anas daripada Nabi SAW sama seperti riwayat sebelum ini, lafaznya cuma dia kata fil ina, fa ana atanaffasu, tadi fi syarab, ni fil ina. Itu bezanya. Kita tengok semula yang kita baca tadi, mula-mula tadi, bab adab makan dan minum dan hukumnya. Adab dan hukum. Sebenarnya termasuk di dalam hukum juga adab itu, tapi hukum ni lebih kepada haram, halal. Adab ni walaupun tidak termasuk dalam haram pun boleh jadi termasuk juga dalam adab. Dia lebih khusus maknanya. Ini cerita tentang adab makan. Sebelum pada ni Imam Muslim sudah buat mari dah. Nabi SAW suruh tudung, makanan. Kalau tak ada benda hak nak tudung tu, nak buat tudung tu, ada satu ranting kayu pun pada dah letak atas bekas minuman itu. Dan dia rakyat, ini semua ni berkat ingat nama Allah ataupun sebut nama Allah. Syaitan tidak boleh buka. Dan ini adalah kelebihan adab Islam. Kerana dia bukan dari segi sopan santun ataupun budi bahasa dari segi hak zahir saja, tidak. Tetapi adab dia tu memberi manfaat dan faedah kepada kita dari segi hak kita tak faham, hak kita tak nampak, iaitu berkait dengan syaitan, jin, apa semua tu. Itu dia cerita kepada kita. Ada kaitan dengan hak tu lagi, yang ni kelebihan dan berkat bismillah, sebut nama Allah tu dalam bab makan. Selain daripada adab, ia juga menjaga seperti yang tersebut sebelum pada ni. Berkat. Hudzaifah kata, kami ni kalau makan makanan dengan Nabi SAW, orang jemput pergi makan, kami tak makan dulu. Kami tunggu dulu biar Nabi makan dulu. Nabi makan dulu. Bila Nabi makan, barulah orang lain letakkan tangan dia tu, jamah lah, kita kata jamah makanan itu. Sedangkan dalam riwayat yang lain ada sebut sahabat makan dulu daripada Nabi. Cuma tidak sekali, tidak kata tunggu Nabi dulu. Ada gimana? Mungkin kita kata itu bercanggah pula. Tidak bercanggah. Hak ni maksudnya dalam satu bekah tu, dalam satu bekah. Hak duduk sekali dengan dia dalam satu bekah. Tapi kalau bekah lain-lain, bekah lain tak apa, nak ambil dulu. Dengan sebab itulah pernah berlaku kan, sahabat tu apabila dijamu oleh perempuan Yahudi, orang Yahudi jemput, Nabi tak makan lagi, sahabat makan dah, mati situlah. Kalaulah Nabi makan dulu baru makan, dah tak mati. Ni dia makan dulu. Pasal majlis tu ramai, bukan satalah, bukan sebekah, banyak bekah. Gitu. Tidak kata syarat mesti kena Nabi SAW makan dulu. Ini beradab ni depan dia terutamanya. Tapi kalaulah seseorang tu beradab sehingga dalam satu majlis tu pun tunggu dia, itu lebih beradab lagi. Lebih beradab lagi. Tetapi kita royak sani atas dasar setengah-setengah riwayat ada sebut, mana tidak kata mesti tunggu Nabi makan dulu. Jadi nak royak, kalau nampak percanggahan tu, apa penyelesaian dia? Jawabnya seperti tadi lah, seperti tadi, iaitu bekah tu lain-lain. Pernah satu kali kami pergi nak makan lah, kerana orang jemput makan. Duduk gitu, tiba-tiba mari seorang budak perempuan, mari macam dia tu ditolak. Pelik lah mari. Macam dia tu ditolak, tapi tak nampak orang yang tolak dia tu. Tu dia nak ambil makanan. Nabi SAW pegang tangan.
Mari pula seorang Arabi. Orang Arabi ni orang darat lah. Tidak bertamadun, tidak duduk bandar, duduk di pada pasir, jauh daripada bandar tu. Dan perangai dia pun kasar. Mari macam dia tu pun ditolak juga. Nabi SAW pegang pula tangan dia. Nabi SAW berkata, dia tak boleh makan tu bukan dia tak boleh makan budak tu ataupun Arabi tadi, mana tak boleh, kena jaga kebesaran dia, kena dia dulu makan. Dia tidak sabit. Tu sebab tu dia raya. Sebab syaitan-syaitan ni dia anggap halal makanan hak tidak sebut nama Allah. Kalau kamu budak, bukan budak kan, nak makan, ada kalanya budak dia tak boleh kalau nak tunggu-tunggu. Jadi kalau kita tak boleh makan semacam, tak kena juga. Jadi Nabi SAW tak boleh makan bukan sabit apa-apa, sebab dia tidak baca bismillah. Kalau dia baca bismillah tak apa, Nabi benar. Ni pasal dia tidak baca, terus pergi nak jamah makanan selalu. Syaitan tu dia anggap makanan tadi halal bagi dia. Apabila orang tak baca bismillah, dia tolak budak tu lah. Kira-kira hak nampak kata ditolak ataupun tertolak tadi, kira-kira syaitan tolak. Ini menunjukkan kepada kita kadang-kadang berlaku begitu sesuatu perkara tu kita tak nampak, kita ingat ke dia sendiri, sebenarnya ada benda lain di belakang. Ada benda lain di luar daripada kawalan dia. Dia pun tidak sedar, dia ingat dia sendiri, zahirnya orang nampak dia sendiri, sebenarnya tidak, moga lain. Moga lain. Sampai satu peringkat hak lebih teruk lagi kan, orang panggil masuk hatu tu, guna lidah dia, guna pergerakan dia, tubuh dia, tapi sebenarnya bukan dia kecek tu, segala-galanya bukan dia. Dia tak khabar ke satu. Tu lebih nyata lagi. Hak tu nyata benar lah tu. Hak ni ada kala tidak sampai gitu, cuma perbuatan saat ni, sekadar tu. Sekali kita tengok nampak macam dia sendiri, sebenarnya tidak, ada benda lain. Dan dia guna orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak ada ilmu, gitulah yang dia gunanya. Budak-budak dia guna untuk menghalalkan makanan tu kepada dia. Bila boleh ke dia, jadi maknanya kita makan hak cemar. Jadi cemar di dalam konsep Islam, bersih kotor ni bukan kotor debu terdedah gitu saja, kena lalat ke apa tu, tak. Antara hak kotor ni iaitu saat ni lah, kena jilat, kena makan ke syaitan, kena jamu ke syaitan dulu. Dia suka benar lah, nak suruh kita ni biar cemar lah, ke mana setakat mana hak dia boleh buat, dia akan kira. Biar kita ni makan hak lepas dia, sisa dia. Gitu. Kalau tidak, dia tak boleh. Lepas tu dia mari budak perempuan ini untuk menghalalkan dengannya, nak guna budak perempuan. Saya pegang tangan budak tu. Lepas tu dia mari Arabi ni pula untuk menghalalkan makanan tu pula lagi. Saya pegang tangan dia pula. Dia apa kata? Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya tangannya, hanya tu mana syaitan, tangannya sangat syaitan berada di tangan aku. Aku pegang tangan tu, tangan dia tu dalam tangan aku bersama tangannya, tangan gadis itu, perempuan itu. Dalam riwayat Abu Daud, ma'ayadiha, tepat sini ma'ayadihima, gitu, ma'ayadihima. Sesungguhnya tangan syaitan berada di dalam tanganku bersama-sama dengan tangan mereka berdua, iaitu gadis itu dengan siapa? Arabi tadi. Dalam riwayat Abu Daud, hima situ, ma'ayadihima. Di sini yadiha. Tak apalah, Nabi SAW nak ayat sesa, sebab dia tidak pegang sekali dua-dua tu. Ni dulu aku pegang tangan ni. Oleh kerana perempuan tu itu dia pegang, perawi tak sebutlah seorang lagi tu. Gitu. Kena beringatlah. Sebab Tuhan bui dah kan kepada syaitan ni, Tuhan bui wasyarikhum fil amwali wal aulad, berkongsilah dengan mereka dalam harta benda dan dalam anak bina. Boleh kongsi lagu mana? Kalau orang hok perah hatu, hok perah jin tu, kongsi benar lah, nyata benar. Dia tak ada hok duduk tidur sekali dengan bini dia tu, gotu dia. Sebab tu tak sah. Cari penyakit, tak ada pasal-pasal. Kalau kata jin Islam sekalipun, jin Islam pun dia ada nafsu juga. Semua orang dia boleh mari nafsu tu, jahat nak kena, apa kita mana tahu. Baik tak sah lah duk beramal benda lagu tu. Kadang-kadang
Mula ni ramai juga suka orang suka beramal benda-benda lagu tu. Dia ingat satu kelebihan kepada dia, padahal tak ada kelebihan apa. Tak ada kelebihan apa. Jadi orang kata dia keramat. Pasal apa? Dia tahu benda alik tu, dia tahu benda alik tu. Bukan keramat tu. Biasa tu kalau belajar boleh lah tu. Keramat ni lagu lain. Keramat ni kerana dia buat amal soleh kerana Allah SWT. Allah beri kepada dia. Bukan dengan tuju nak dapat benda tu. Nak cari barang orang hilang kau misalnya. Ni setiap kali berjumpa. Boleh seumur kalau dia buat. Jadi keramat. Tidak. Itu ilmu dunia orang panggil. Siapa-siapa pun boleh kalau belajar menuntut cara dia. Kena faham antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat lagu mana. Ilmu akhirat kerana Allah, tidak kerana nak suruh orang tak nampak kita, nak tak look ke apa ke, bukan. Kerana Allah. Ni patuh sangat. Kalau tok guru royak jangan isap rokok, jangan gotu, jangan gini, pakar benar. Tapi kalau Nabi royak ada, tak itu mana? Allah royak tak itu mana? Doktor royak, pandai-pandai royak tak itu mana? Tapi tok guru royak, tak boleh. Beli kedai orang kafir tak boleh. Patut tak pergi beli. Ini antara misalnya kalau ada patah larang gitulah. Patuh sangat. Itu menunjukkan tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Nak ikut cara Nabi, kena buang benda tu semua. Kena buang. Sebab sahabat-sahabat dulu pun lu. Ada putus tangan lah, pergi perang mati. Lu. Tapi ada juga jalan atas air, tak tenggelam. Kuda dia, bok-bok dia tu pergi perang. Ada juga. Tapi dia bukan menuntut chariot tu dah, habis. Itu bezanya antara aulia illah dengan aulia syaitan. Itu beza. Jadi syarikum fil amwal wal aulad, dalam harta benda, dalam makan minum, dia boleh berkongsi dengan kita. Boleh berkongsi. Kongsi lagu mana? Lagu saat ni. Kalau dalam beranak, anak pinak tak baca hak Nabi ajar, kongsi. Kongsi lah tu. Hak tu tidak nyata. Tak nyata. Tapi pada hakikatnya ada perkongsian dia. Hak tu yang jadi benak sangat tu. Jadi kerak kepala, payah sangat. Royak pun cakap royak tak faham. No. Payah nampak. Itulah benda je. Pasal apa? Pasal kita duduk baik dengan perempuan tu. Duduk baik dengan perempuan tu, duduk pergi mari sama dengan perempuan tu, duduk berkongsi dengan dia. Jadi ada lagi ya dia. Jadi hak tentu hak Nabi ajar tu, doa apa tentu benda hak molek, hak halal. Kita kata nak memuaskan nafsu, baca, ingat Tuhan. Benda tu halal. Baca bismillah, maka benda hak halal. Memang benda tu halal. Tapi kalau nak curi tak boleh bismillah. Bukan tempat dia. Kalau nak zina nak baca Allahumma jannibna syaitan, mana boleh? Tak ada benda tu, asas dia tu tak ada dah. Haram. Jadi main mengejek Nabi pula. Mengejek agama, main-main agama pula. Bismillah nak curi, nak bunuh orang, tak boleh, dosa. Baca bismillah, bukan boleh pahala, dosa lagi. Sebab apa? Tak ada kena mengena dengan Allah tu, tak boleh. Tak boleh nak sebut. Tuhan tidak restu benda tu. Begitu juga berzina, nak baca Allahumma jannibna syaitan, tak ada makna semua tu. Tapi dia diajar tu untuk yang sah, yang halal. Dia ada tu peraturan-peraturan. Benda ni halal. Hak halal dah pun dia ada lagi. Syaitan ni ada lagi gia dia. Hak halal dah. Sehingga dalam semaya tu kita dengan Tuhan dah. Ada lagi gia dia. Dia boleh ganggu lagi kita dalam semaya. Mana bahagian syaitan itu habui memang banyak benar lah kuasa dia nya. Banyak benar suatu kuasa dia. Tuhan habui semasa di dunia ni. Lepas pada tu tak ada dah lah. Dia minta dengan Tuhan, biar dia ni berkuasa, nak boleh buat boleh buat apa saja. Tapi Tuhan janji boleh. Tapi hamba-hambaku yang sebenar mu tak ada kuasa. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku mu tak ada kuasa. Mu boleh lah, itu boleh secara umumnya boleh. Tapi hamba-hambaku hak sengati mu tak boleh. Tuhan janji dah. Sebab tu dia tak boleh. Kalau orang ingat Tuhan saja, tak boleh lah. Ingat Quran saja.
Baca Quran tak boleh selalu dah dia. Pasal apa? Termasuk dalam ibadah. Apa lagi kalau orang tu hidupnya menghayati sepenuhnya ajaran agama tu, lagilah. Hidup mati dia supah dia kata inna salati wa mahyaya wa mamati tu. Hidup mati dia tu, daging darah dia tu agama Allah, lagilah tak boleh dia kuasai. Orang biasa kalau baca ayat kursi pula hari dah. Ada ayat dia tak boleh pergi. Kalau guna kuasa hak Tuhan tak boleh pergi lagi. Ni Nabi SAW ajar kita lagu itulah. Masalahnya kalau si ayah di rumah tidaklah mana nak suruh gini. Kalau si anak tu tak ada dah lapar, dah nak makan dah, terliur telajak, tak usah lah kata tunggu ayah dulu, tak boleh kok mana-mana pun tunggu ayah. Ini bab adab. Bab adab ni bukan makna mesti, bukan makna dosa. Siapa anak gelepar jerit tak boleh lagi, ada juga. Pasal apa? Dia tak faham. Nabi ni, sahabat-sahabat ni kena tunggu Nabi dulu jamah, lepas tu baru dia jamah. Jadi anak-anak nak ajar lagu tu, tak usah dah. Yang pentingnya kita ajar dia dengan betul. Tak apa, dia lapar, dia jerit, dia nak makan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pentingnya. Tak apa dia makan dulu. Pada kita pun ni sebentar aku jadi ketua tu, nak ketua sungguh tak boleh nak kosek. Kalau duduk atas kursi ayah tu pun marah. Bukan dia tu. Tidaklah perlu sampai begitu. Ini adab. Tapi perlu juga ada. Nabi SAW ajar kan, jangan duduk di tempat ketua satu tempat tu ataupun ketua rumah tu, jangan. Dia ajar juga, tapi benda tu adab. Bila kita kata adab, dia adalah cara dia je. Bukan makna benda tu mesti sampai berdosa. Dah, tidak sampai ke situ. Dalam riwayat, beberapa riwayat ni ada beza. Ada setengah tu kata hak mari dulunya Arabi tu. Ada juga yang kata jariah, tetapi lebih banyak jariah, hak gadis itu mari dulu nak jamuh makanan. Lepas tu apa yang jadi percanggah ni? Yang jadi percanggah ni sebenarnya tidak ada percanggahan, cuma perawi ni riwayatkan dengan lafaz waw, ataf dengan waw. Itulah yang disyarahkan oleh Imam Nawawi. Tidak bermakna hak ni dulu, hak ni kemudian. Berdasarkan riwayat hak betulnya, perempuan tu, budak perempuan tu mari dulu. Kalau ada riwayat yang menyebutkan Arabi ni mari dulu, cuba kita perhati riwayat itu. Riwayat itu dia sebut dengan ataf menggunakan huruf waw. Bila ataf dengan huruf waw, tidak semestinya ia menunjukkan Arabi itu dulu, walaupun sebut dalam riwayat tu Arabi dulu. Ataf dengan waw, dia nak ayat kedua-duanya berlaku. Gadis tu pun ada juga, Arabi tu pun ada juga. Dan dia tidak nak ambil kira siapa dulu siapa kemudian. Tidak. Semata-mata nak sebut dalam peristiwa tu berlaku dua orang. Tu dah. Tetapi kita kena tengok hak mana lebih kuat. Hak lebih kuatnya perempuan tu, gadis itu pergi dulu. Hak ni tidak. Hak ni kemudian. Dia beginilah, kalau dalam bahasa Arab ni dia lain. Kalau kita kata Zaid dan Khalid mari. Dan kita kata ja'a Zaidun wa Khalidun. Kalau dalam bahasa Arab, Zaid dan Khalid mari, maknanya kedua-dua tu mari. Tidak nak ayat siapa mari dulu siapa mari kemudian. Boleh jadi Khalid sebut kemudian tu mari dulu, walaupun sebut kemudian dalam ayat tu. Sebab apa? Sebab waw. Waw ni mengikut kaedahnya limutlaqil jam'i. Nak ayat semata-mata kedua-duanya itu melakukan perbuatan datang itu saja. Yang datang tu kedua-duanya. Tidak nak ayat siapa dia mari dulu siapa dia mari kemudian. Tidak nak ayat tu. Boleh jadi hak sebut kemudian tu mari dulu, boleh jadi hak sebut dulu tu mari dulu, boleh jadi berlaku. Tetapi kalau kita kata ja'a Zaidun fa Khalidun, itu mesti Khalid tu mari kemudian. Zaid mari dulu, lepas tu lepas tu Khalid. Zaid mari, lepas tu Khalid mari. Tu dah lah kalau lagu tu. Lepas tu makna lepas Zaid mari itulah. Zaid tu mesti dulu. Tidak mungkin kalau lagu ni kita kata Khalid tu mari dulu. Tak mungkin. Tapi Khalid tu mari bila? Selalu menyusuli Zaid. Lepas Zaid mari, dia pun mari lalu. Tidak lama. Kalau fa ja'a Zaidun fa Khalidun. Tapi kalau kita kata ja'a Zaidun thumma Khalidun, itu lama. Tentu dah Khalid mari kemudian daripada Zaid. Tapi marinya lama selepas pada Zaid, bukan selalu. Itu bahasa Arab. Dia ada beza.
Tapi kalau kita Melayu, kemudian betulnya Zaid mari, lalu selepas tu marilah Khalid. Zaid mari, kemudian marilah Khalid. Kemudian tu tidak jelas tu kan. Kemudian tu selalu ke, boleh jadi selalu, boleh jadi lama kalau bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab, semada mesti lama. Mesti lama. Itu beza dia. Jadi hak ni kita perhati, kita perhati dia ataf tu, sambung tu dengan huruf waw. Maka kita tak boleh nak kata ada percanggahan di sini ataupun hak ni mari dulu. Tak, dia tidak menunjukkan begitu. Dia tidak menunjuk. Arabi tu mari dulu, tak menunjukkan begitu. Sebab itulah Imam Muslim mari lagi, dia kata sebut jariyah tu dulu dalam riwayat lagi. Tak apalah. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, kata dia, Nabi SAW, dia dengar Nabi SAW bersabda, kalau satu-satu orang tu masuk dalam rumah dia, nak masuk dalam rumah dia, idza dakhala, dia kaedah bahasa Arab ni, dia ada kaedah dia sendiri, ya, kena mengaji. Kalau selepas idza fi'il madhi, dia ada dengan makna takdir dia panggil. Takdir dengan makna mahu, hendak, iradah. Idza arada an yadkhula, gitu. Bukan makna apabila seseorang itu telah masuk ke dalam rumah dia. Masuk dalam rumah tu baru sebut nama Tuhan, dah. Tidak lagu tu. Bila nak masuk, dia itu kaedah. Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Bila kamu telah berdiri bersemaya, barulah ambil air semaya. Ada kalau lagu tu? Dah. Tapi dia guna perkataan qumtum fi'il madhi. Dia ada kaedah. Selepas idza, kalau fi'il madhi, dia boleh. Bila kamu nak semaya, kamu basuh muka. Semaya tu kemudian basuh muka, basuh tangan, ambil air maya dulu lah maknanya. Bukan semaya dulu baru ambil air maya dah. Itu kaedah. Kalau kita tak tahu hak tu, kita pun kata dakhala ni kan fi'il madhi, mana masuk dululah. Setelah masuk dalam rumah tu baru baca. Tidak lagu tu, tak kena tu. Bila seseorang tu nak masuk dalam rumah dia, dia pun menyebutkan nama Allah pada ketika nak masuk. Pada ketika nak masuk, qala syaitan kata, sebut nama Allah tu semua, bismillahirrahmanirrahim, sekurang-kurangnya. Itulah sebut nama, ingat Tuhan sekurang-kurangnya, bismillahirrahmanirrahim. Hak Nabi SAW ajarnya nak masuk dalam rumah, kalau tak ada, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalam tu nama Tuhan juga, ingat nama Tuhan juga. Hak Nabi ajar lagu tu, hak Nabi ajar, molek dia kita baca lagu tu sesuai dengan hak Nabi ajar. Dan itu pun termasuk dalam ingat ataupun sebut nama Allah juga. Sebab assalam itu nama Allah. Pada ketika tu Nabi ajar gini, dia tidak ajar bismillahirrahmanirrahim, tak. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Anak start kata subhanalladzi sakhara lana, dia ajar gitu. Subhanalladzi, alladzi itu siapa? Allah lah. Allah juga, ingat Tuhan juga. Hak dia ajar gitu, kita pakai tu lah, tidak bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau baca bismillah boleh juga. Cuma hak dia ajar kalau baca tu padan, tak baca bismillah pun masuk dah. Supaya juga tidak kata semua tempat ni bismillah berlaku dah. Yang pentingnya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, iaitu ikut cara hak Nabi royak lah. Sini gini, sini gini, sini gini. Tidak support. Syaitan pun kata tak ada dah tempat untuk bermalam kepada kamu. Yang ni pokok dia kata ke pokok dia, tak ada dah, kita tak boleh, saja houseful. Mana houseful dah, tak boleh masuk. Tak ada makanan tu, tak boleh dah makan. Dia makan tu bukan untuk kenyang, dia nak ganggu saja. Bukan untuk kenyang, dia boleh tahan makan lain lagi. Tapi dia tak boleh nak kacau kita. Itu kerja dia dah. Dia tak ada kerja lain dah. Nak kacau kita. Tapi la asya'a, tak ada dah kok mana-mana pun la nafi jenis. La mabita lakum, la nafi jenis. Tu ada berlaku tu maksud dia tu.
Tak ada sikit abuk dah ruang untuk kita bermalam-malam ni dalam rumah ni. Ruang tak ada. Dapur kau, mana kau tak ada. Tak ada. Tak boleh. Tempat makan kau, tempat tidur kau tak ada. La mabit. Sebab la nafi jenis. La nafi jenis ni menafikan segala bentuk bermalam. Tidur kau, tidak tidur kau, duduk lagu mana kau, tak boleh berlaku. Nak royaknya hikmah besar tu. Sebut, ingat nama Tuhan, berkat bismillah kau ataupun apa-apa lagi doa yang Nabi SAW ajar tu, besar maknanya. Dan benda ni tak nampak. Orang-orang bahagia kebersihan gapo ni, bahagia bandara kau gapo jaga kebersihan dia, jaga hak zahir lah. Hak ni tak boleh ni. Tak sedut royak cuci setara mana pun. Boleh semacam ke dia kalau tak baca hak ni. Tak sedut royak tudung dalam saji kau, dalam apa ni, cermin ke setara mana pun. Boleh semacam ke dia kalau tak baca. Dan kalau dia masuk tak sebut nama Allah pada ketika nak masuk. Sebab itu tengok, inda dukhuli, sebut tu pada ketika masuk, bukan setelah masuk. Ini menunjukkan dakhala tadi dengan makna nak masuk. Cuba perhati. Syaitan pun kata, boleh malam ni, boleh malam ni. Kalau dia tidak sebut pada ketika makan, dia kata boleh tidur, boleh makan malam ni. Boleh tidur, boleh makan malam ni. Kalau kucing kita nampak, boleh juga kunci pintu kau, tutup pintu kau. Ada kalanya terbuka kali atas, dia boleh masuk lagi kali atas. Lagu tu lah juga syaitan ni pun. Lagu tu lah juga. Dia boleh. Tapi dengan baca hak ni bukalah ada sisi angin kau kat mana dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kita buka jendela kau tengah malam kau tak boleh masuk. Curi boleh jadi boleh masuk. Syaitan tak boleh. Syaitan tak boleh. Dia setara tu ya kuasa dia. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, sepatu juga sepatu tadi juga. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah daripada Rasulullah SAW, sabda baginda, jangan kamu makan dengan tangan kiri, kerana syaitan itu makan dengan tangan kiri. Gitu. Nabi SAW ni kalaulah dia tidak suka kepada sesuatu, dia bukan royak dalam satu cara saja. Dia bukan bagi peringatan kepada kita dalam satu bentuk saja, bahkan dalam banyak bentuk. Imam Bukhari lagu tu juga cara dia. Kalau Imam Bukhari dia royak, kalau dia nak royak sekar, dia akan royak macam-macam cara. Macam-macam cara. Di sini pun lagu tu juga. Kalau benda tu benda tak molek, kita kena royak macam-macam cara. Barulah orang ni melekat dalam kepala dia, jangan jaga royak secara sebentuk saja, tidak. Syaitan ni musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan ni musuh kamu. Kamu kena buat dia macam musuh, jangan buat macam saya. Jangan buat macam saya. Dengan itu, bila dia ni tak molek musuh kita, jangan kita serupa dengan dia. Serupa pun tak boleh. Nabi tak boleh. Tadi dia terlibat kongsi dengan kita, makan sekali, kita tak boleh bui ruai kepada dia. Ni nak serupa dengan dia tak saja. Serupa juga Yahudi kalau jahat kan, Nabi tak bui serupa dengan dia. Kalau misal dia panjang, tahu misal janggut tak ada, Nabi tak bui serupa. Janganlah. Siapa papa? Dalam mazhab Hanafi itu papa. Padahalnya ialah masing-masing pendapat lah. Imam Malik kata tak boleh papa. Tapi dalam mazhab Hanafi pakai gitu. Pasal apa? Dia pegang dengan hadis hak Nabi suruh. Anti nak tunjuk tak sewi serupa dengan kafir. Tak sewi serupa dengan Yahudi. Kalau Yahudi semayang dengan pecak selipar masuk dalam tempat ibadat dia, Nabi semayang dengan pakai selipar satu ketika dahulu. Dia pasal apa nak suruh beci? Kalau tak suruh beci, dia beci ke mati. Memang dia musuh kita mati. Musuh kita semua mati. Begitulah juga dengan syaitan ini. Dia bagi peringatan semua. Segala sifat syaitan, segala perangai syaitan, dia royak pada kita. Kita tak, jangan buat lagu tu. Walaupun kita boleh nak makan. Kalau ada pilihan,
jangan makan dengan tangan kiri. Imam Nawawi pun sebut sini dalam syarah ni, dia kata kalau tak ada arah, kalau kita ni ada masalah, ada sakit ke apa, tak apa. Ni nak ayat adab. Adab ni lagu tu lah. Adab kita orang Islam tidak menyerupai orang jahat-jahat, orang kafir, tidak menyerupai syaitan. Itu adab kita. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, apabila seseorang daripada kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanan. Kalau minum pun minum dengan tangan kanan. Sebab syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri juga. Minum dengan tangan kiri juga. Lepas tu beberapa riwayat ni lagu tu lah. Yang terus, jangan sekali-kali, mana lagi tekan lagi, jangan sekali-kali makan dengan tangan kiri. Dan jangan sekali-kali minum dengan menggunakan tangan kiri. Sebab syaitan buat gitulah. Lepas tu Nafi' dia, Nabi SAW biasa dia kalau dia nak bui apa-apa, dia nak ambil, dia ambil tangan kanan. Dia bukan tangan kiri, dia ambil tangan kanan. Gitu. Seterusnya, ada satu orang tu makan dengan Nabi SAW, dia makan dengan tangan kiri. Nabi suruh dia makan dengan tangan kanan, dia kata dia tak boleh makan dengan tangan kanan. Nabi pun kata tak boleh lah. Kalau tak boleh tak boleh lah. Tak boleh lah tu. Orang ni tak say makan dengan tangan kanan tu, makan dengan tangan kiri, kerana sombong dia. Perawi ni kata, yang ni Salamah, orang tu tak boleh hakak, paksu. Tak boleh hakak tangan kanan dia tu. Jadi lumpuh tangan kanan dia. Dan kita tengok riwayat-riwayat ni semua ni larang makan dengan tangan kiri. Apa maksud sebenarnya? Bui, ambil, kena tangan kanan. Mana tangan kanan tu, itulah hak lebih untuk perkara-perkara yang baik, yang bersih, yang suci, untuk menghormati dan memuliakan seseorang tu, mana dibuat dengan tangan kanan. Apa maksud di sini? Ulama bahalah pula. Dia kata maksud sebenarnya kerana tangan kiri itu digunakan untuk kotor. Yang Nabi tekan sangat ni kepada orang sahabat-sahabat di sekitar dia tu, sebab di negeri dia tu air kurang. Dan pada masa tu air ni ada sikit, kalau nak digunakan diberi kepada orang-orang perempuan. Orang-orang lelaki dia istinja dengan batu. Membersihkan air kencingnya dengan batu. Begitu juga bila dia buat air besar, untuk membersihkannya juga mereka gunakan batu. Orang panggil istinja dengan batu ataupun istijmar. Orang panggil istijmar. Bila begitu, tangan kiri ni terlalu terdedah lah. Kalau kata tak kena, bau-bau tu ada juga. Tak molek lah apabila kita makan sekali dalam satu bekas, kita guna tangan tu. Bubur dalam nasi, dalam gula. Sedangkan tadi ya baru tubik jamal. Kalau katakanlah kita katakan tak kena pun, ada bau-bau dia. Nabi SAW nak mengajar adab, bersih dan jaga hati orang depan kita, bersama dengan kita tu, caranya lah betul lah. Iaitu dia kata jangan makan tangan kiri. Sebab tangan kiri ni biasa kita guna untuk tadi, kita kurang air. Kalau sehinguh tu walaupun tidak najis, tapi menjijikkan, kita akan guna hak tu kan semua. Bila begitu guna untuk makan pula, akan menjijikkan orang dan membawa kekotoran, membawa penyakit, membawa kuman, macam-macam. Itu sebabnya Nabi SAW kata gini, mengikut setengah-setengah ulama. Ada sebab. Tapi kalau tangan kiri kita tu cuci, bukan makna tak boleh guna langsung tangan kiri. Kalau tangan kiri kita tu betul-betul cuci, sama cuci dengan tangan kanan, kita boleh guna tangan kiri. Boleh. Tapi jangan guna tangan kiri saja, tinggal tangan kanan. Tangan kiri itu untuk menolong tangan kanan, sekadar tu, tak apa. Terutama lagi kalau makanan itu ataupun pembuatan makanan tu memerlukan penggunaan kedua belah tangan. Misalnya payah katlah nak mahir benar, kalau nak pusing roti canai tu kalau sebelah tangan balik kanan.
Lepas tu kerana kita memikirkan dia ni tangan kiri tu dia basuh najis dia, kita pun jejek. Terlalu sensitif sangat. Tak boleh juga. Kita kira dia cuci lah tu, dia amanah, dia orang Islam, dia saudara kita, dia hanya jagalah tu. Dia nak jaga kedai dia lagi. Dia pun tak tak laku kedai dia. Nya kira lah tu. Kita kena percaya ketek kat orang ni. Kalau kita nak kata nak kibah roti canai sebelah, payah tu. Menulis tak apalah tangan kanan sebelah. Kalau menulis dengan pen, kalau dengan komputer, dengan typewriter sebelah kanan, sebelah saja. Apa dah Tuhan beri kedua belah tangan kita. Kita duduk menyusah jadi sepuluh orang tak ada tangan sebelah tu apa? Tak ada kena mengena hak tu. Lagi menyusah. Dua belah gunalah. Tak ada kata jadi kurang dengan sebab guna tangan kiri. Dah. Tidak maksud tu. Nak pergi perang, nak gapo, guna kiri kanan. Bukan satu kelebihan Sayyidina Umar tu dia kata sebab apa? Dia sama kuat tangan kanan dengan tangan kiri dia, sama kuat. Biasanya orang kuat tangan kanan. Biasanya ada juga orang jajaran lebih kuat tangan kiri, tangan kanan dia tak berapa kuat. Sayyidina Umar ni lebih dia dua belah ni sama. Disebut dalam sejarah dia. Maknanya boleh guna kedua belah tangan itu satu kelebihan pada setengah-setengah tempat. Ini masalah makanan ni nak jaga kebersihan sebenarnya. Dan ya syaitan tu apa dia suka tangan kiri? Memang dia pengotor. Dia sukalah tangan kiri. Dia sukalah kita makan kotor, kita kena sakit, kita jadi kotor. Sukalah dia. Sebab tu. Tapi kalau cuci tak apa. Apa lagi kalau dengan sudu? Lagilah tak apa. Pinggan tu pinggan kita makan seorang. Makan pula dengan sudu. Tak apa. Tidak termasuk, bukan makna bila kita kata ikut Islam ni kita tak boleh ikut perkembangan zaman, kemajuan dalam bab makanan, cara makan, bekas makanan, tak boleh kena ikut cara sampai dulu. Tidak begitu. Sebab itulah dia ada sunnah tu kan, kita bahagi dah tasyri'i, ghairu tasyri'i. Hak itulah ulama bahagi tu. Ni benda lagu mana, ni benda lagu mana. Kena tengok situ. Hak tasyri'i ni, hak tentunya bismillahirrahmanirrahim. Tu. Hak lain tu dak. Boleh jadi kalau makan dengan pada kayu tu, chopstick tu kan, lebih selesa dengan makan benda tu kepada mangsa tu. Tak bolehlah kita pergi kepada negeri tu kita kena mesti kena makan dengan tangan gini cara. Boleh juga royak, tetapi tak sah diutamakan hak tu sampai jadi orang jadi liar, jauh, rasa asing sangat. Ambil kita tak sah cara tu, biar asalkan suci. Dia nak makan dengan tu ikut dia. Cuma kalau hak guna tangan kanan, guna tangan terus. Memanglah tangan kanan pun kalau kotor tak boleh juga. Ada juga tangan kanan kuku tu kita legal. Bawa orang kembali juga kalau lagu tu. Ni maksudnya tangan kanan di samping bersih. Di samping bersih. Jangan pula kita kata apabila orang makan tangan kiri, kita pandai zero selalu. Jangan, tak boleh lagu tu. Adapun hak ni hak dia tak boleh makan tangan kanan, dia ayatkan dalam riwayat tidak menegah dia daripada makan dengan tangan kanan melainkan kerana keangkuhannya. Dia angkuh, dia nak lawan Nabi. Kalau tidak maksud tu kerana kemudahan kita, tak ada apa. Dia ni ada maksud tu. Dengan sebab itulah Qadhi Iyad kata dia ni munafik. Imam Nawawi bantah. Imam Nawawi tak setuju dia tu. Dia ni sahabat ni. Ibnu Mandah orang ni sebut dia ni sebagai sahabat. Hafiz Ibn Hajar sokong Qadhi Iyad. Dia kata tak ada bukti yang dia ni sahabat. Boleh jadi suatu ketika kita pakai kedua. Suatu ketika dia munafik, lepas tu dia insaf, dia boleh jadi sahabat. Boleh. Orang yang kata sahabat tu berdasarkan hak kemudian. Tapi pada masa ni seorang sahabat dia tidak akan gitu kerana sombong. Bapa sombong? Bapa sombong nak lawan dengan Nabi? Bapa tak ada pernah sabar tu. Kecuali kalau kita kata dia ni munafik. Pada masa tu orang munafik tu boleh jadi dia bertaubat, boleh jadi hak kafir, boleh jadi bertaubat jadi Islam. Hak munafik pun lagu tu juga. Bermakna kalau kita kata dia ni lagu tu, mana kita pakai kedua. Boleh pakai. Dia ni kata saya tak boleh, mana dia pelawak dengan Nabi, padahal dia boleh.
Nabi kata dah tak boleh lah. Dah tak boleh lah. Dah tak boleh tak boleh lah. Tak boleh tu jadi lagu mana kesal dia ni? Nabi kata begitu je. Jadi lumpuh terus tangan dia. Tak boleh akak. Tak boleh akak tu. Itulah dia je. Itu masalah berlawan dengan Nabi. Kita kalau tidak ada niat nak lawan dengan Nabi, kita naik ni guna tangan kiri ni untuk kemudahan. Ataupun makanan tu kau kita guna tangan kiri, pegang gelas, bukan pegang benda makanan tu sendiri dengan tangan kiri. Bahkan kalau makanan tu pun dengan tangan kiri, kita pegang ayam nak kekos dua belah, nak kekos kambing kau kekos dua belah, kalau sebelah kuat gagah tak apa lagu tu. Lepas tu ada cerita Umar bin Salamah ni masa dia kecil, maka duk merayau-rayau tangan dia ni, duduk ambil di sana alik sini. Nabi SAW pun kata, wahai budak, kata dia, awal sebut nama Allah, maka dengan tangan kanan, lepas tu ambil dekat-dekat tu, dekat-dekat tu duk apa ni, tebarkan tangan tu, tak duk tebar tangan tu, rata pergi. Muka budak kan. Umar bin Abu Salamah ni anak tiri Nabi SAW, anak kepada Ummu Salamah. Maknanya Nabi SAW pegang dia lah, jaga dia yang kecil. Maknanya seseorang yang menjaga anak ni, tak kira anak sendiri ke, anak tiri ke, anak siapa ke, jaga dia kena ajar lah adab-adab itu, kena ajar. Jangan lock budak-budak ni. Budak-budak ni benda-benda lagu tu dia boleh terima. Sekadar tu dia boleh terima, benda mudah. Umar bin Abu Salamah lagi kata, saya makan pada satu hari dengan Rasulullah, saya pun ambil daging sekeliling talan. Kalau dalam pinggan diri tak apa, ni pinggan pesek dia makan dalam talan gitu. Itu salah satu sunnah Nabi juga, makan dalam talan. Sahfah tu kecil sikit daripada talan yang besar. Hak tu qas'ah dia panggil, hak besar lagi. Hak ni boleh makan berapa orang? 3-4 orang boleh makan. Nabi SAW pun kata, makan hak dekatmu tu. Ni apa makna? Tak boleh kau ambil hak jauh. Lepas tu kalau kita makan dalam talan gitu dah, dalam talan balik sana, tak boleh nak junga ambil. Berat benar nak depan tu sambar, tak ada. Kena ke sambar, tak ada. Ataupun ulan, tak makan ulan kita dah. Tidak gitu maksud Nabi SAW ni. Sebab tu dia kena faham molek hadis ni. Dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain lagi ada hadis Ikrash, seorang sahabat. Ikrash, dia tangan dia merayau gitu jugalah. Nabi pun larang, jangan gitu, ambil orang dekat tu. Lepas tu orang buat mari hidangan yang lain pula. Dia pun ambil orang dekat dia macam. Nabi kata ambil lah ni jenis lain ni. Orang jauh pun ambil dah. Itu menunjukkan kalau benda tu sama, tak usahlah ambil tempat orang tu. Ambil orang depan kita sudahlah. Kalau serupa je, apa duduk ambil tempat orang tu? Kalau makanan tu serupa. Tapi kalau makanan tu lain, dalam peristiwa tu buah tamar je, tapi buah tamar tu jenis lain-lain. Setara tu pun Nabi kata ambil lah. Ni sebentar kata dikata jangan itu merayau tangan tu. Ni maka ambil depan dia saja. Kena hak buruk. Wah kena hak buruk. Sebab dia suruh lagu tu. Nabi sendiri ambil. Hak ni kata ambil orang sana kata, ambil orang ni kata, Nabi ambil. Makna kalau jenis lain tak apa. Kalau jenis tular, orang lain nak makan puluk dia. Ambil hak kita ni bak letak atas hak orang. Betul? Ataupun ambil hak dia kau alah kita. Kau hak kita tolak alah dia. Lagu tu hak tak boleh tu. Menjejekkan jenis makanan tu ni. Puluk dia serupa mana-mana pun. Tapi kalau jenis lauk lain. Kena tengok hadis ni, jangan tengok so. Baru senang hidup. Kalau tidak susah. Kita kata kita ikut Nabi, kau susah. Buat apa? Nabi ni mari untuk mudah kita. Kita jadi kau susah. Kena tengok hadis itu. Hadis Ikrash, sahabat Ikrash. Seterusnya riwayat daripada Abu Sa'id, Nabi larang minum. Bukan tak boleh minum lagu tu, boleh minum lagu tu. Hak ni semua ni dia rakyat ni untuk kebaikan kita. Kalau kita minum misalnya dalam kendi tu minum kok apa ni
mulut kendi tu, muncul dia tu minum. Tak boleh. Tu lagu ni lah, lagu ni. Sebab apa? Kita tak nampak tubik sekali tu cicak gapo tu. Semut ke. Supaya juga ni. Dah air tu kuat kan dalam gerabah ni besar. Kita satunya kuat tendangan dia tu. Tak ada nak nafas. Tak baik untuk kesihatan. Yang kedua kita tak tahu. Pak duduk bawah tu kan, bahagian bawah. Bahagian mulut dia tu bahagian bawah lah, bukan mulut duduk bawah. Terus masuk dalam mulut dia. Kita tak ada nak kontrol. Gapo dia ada anak tikus kau gapo dia? Ada. Itu sebab dia tak boleh. Bukan tak boleh. Secara mutlak dah. Jika kita yakin kalau cermin tu apa ni ceret, kendi tu apa ni hak cermin ataupun kaca hak kaca kita nampak tak ada gapo boleh kan lagu tu kalau kaca tak apa ataupun air tu duduk dalam cermin kita nampak air tak apa nak minum lagu tu asal ya tak boleh. Yang kedua bila kita minum kena mulut kita tu kembal orang lain boleh jadi kita makan lemak kau gapo kau lekat situ orang lain nak minum pula hak molek je lah kan kita tak ada dengan benda lain tak ada barulah nampak dalam bekas tu nampak apa nama semut ke gapo ke ada nampak sebab banyak pelaku hak lagu tu kan biasa minum dalam apa ni termos terus dah muka sejuk ni tahu-tahu telah cicok minum air kopi hitam dah yang siapa dia mutah kita sendiri. Tu yang Nabi SAW tak boleh. Itu bukan makna tak boleh secara mutlak dah. Jika keadaan terpelihara, keadaan terkawal dan kita boleh pastikan ianya tidak bahaya kepada kita dan tidak ada benda-benda yang apa ni tak baik, boleh buat lagu tu pun boleh. Itulah hadisnya. Nampaknya tak ada bab yang kedua tu kita memakan masa banyak ni. Sekat itulah. Wallahu a'lam.